adaptive cruise control terbaik daripada Mercedes-Benz. Assalamualaikum kawan-kawan semua, selamat kembali ke FTV. Apa khabar? Hari ni kita bersama dengan Mercedes E300. Kereta ni kereta ICE sepenuhnya lah. Dan setiap kali Mercedes-Benz E-Class ni keluar, ialah sebuah kereta yang penting untuk Mercedes-Benz lah. Sebab walaupun S-Class tu ialah dia punya flagship dan mengikut Mercedes, that is the future automobil lah, memang betul. Sebagai contoh, Mercedes-Benz S-Class ni antara kereta yang pertama, kalau bukan yang pertama sekali di dunia yang menggunakan sistem ABS, iaitu lebih kurang pada tahun 1976 kalau tak silap saya. Dan kalau kita nak tahu apa teknologi yang akan datang ke kereta-kereta biasa, kita tengok apa yang muncul kali pertama dalam S-Class. 20 tahun kemudian, selalunya teknologi tersebut pun akan muncul lah pada kereta-kereta biasa. Pada awal tahun 2000, 2001, 2002 macam tu, antara teknologi yang dipelopori oleh Mercedes-Benz dalam S-Class ialah yang dipanggil Distronic, iaitu Adaptive Cruise Control. Jadi sekarang ni bila kita tengok 20 tahun kemudian, Perodua pun menawarkanlah Adaptive Cruise Control dalam semua produk, daripada Myvi sehinggalah ke Ativa dan kini Alza. Mercedes-Benz S-Class mereka boleh letak teknologi yang terkini kerana itu ialah kereta yang paling mahal dan semua yang membelinya mampulah nak bayar apa saja harga. Tetapi yang E-Class ni, ini ialah kereta tahap eksekutif. Kalau yang tadi S-Class tu tahap CEO, ini adalah tahap eksekutif. Jadi dalam kereta kelas eksekutif ni, walaupun dia punya pembeli ni memang cukup ada duit lah, mereka orang selesa dengan duit, tetapi dia tak boleh letak semua yang mereka mau, seratus-peratus yang mereka nak. Dalam E-Class ni ialah di mana kereta ni juga digunakan sebagai taksi di Germany. Jadi bila kita tengok di situ, dia kena tawarkan satu produk yang bukan saja mempunyai semua ciri-ciri yang sesuai untuk menjadi sebuah Mercedes-Benz, tetapi dia juga perlu menawarkan satu produk yang tahan lasak. Selalunya kalau kita tengok kereta taksi Mercedes ni, dia kata mungkin boleh jalan 1 juta kilometer dan sebagainya. Jadi dalam kereta ni lah, dalam segmen E-Class ni lah, mereka terpaksa menawarkan satu produk yang direka bentuk dengan sebegitu baik untuk membawa nama Mercedes-Benz. Jadi bila saya tengok E-Class ni, dia satu kereta yang nampak very aerodynamic, nampak sleek. Dia punya roofline dia semua nampak lembut, cantik lah. Dan dia ada satu lagi kelebihan, dia nampak kecil. Jadi bila saya tengok pada jauh, kadang-kadang dan mungkin ini ialah ilusi sebab kereta C-Class merupa sama. Jadi pada jauh mungkin saya tengok ini C-Class ke E-Class, saya tengok dekat sikit baru nampak, oh ini memang E-Class. Dan itu dah antara benda yang saya rasa menjadi kelebihan Mercedes-Benz buat masa ni. Bila kita masuk dalam kabin pula, kabin ini Mercedes-Benz memang mempunyai kabin yang paling cantik lah buat masa ni. Saya payah sikit nak cari kabin lain lah yang saya rasa sangat istimewa. Dan dalam kabin ni memang dia punya reka bentuk sekarang ni ada that kind of engineered look. It's all style lah, tapi dia ada punya gaya dia tu nampak macam ianya ada keperluan untuk dia rupa macam tu. Sebagai contoh lah, bila kita tengok dia punya papan pemuka ni ataupun dashboard lah, kita nampak skrin besar yang panjang daripada kiri, daripada pemandu sampailah ke center console. Sebenarnya dia dua skrin, tapi diletakkan dalam belakang satu cermin kaca lah, daripada belakang satu kaca dia nampak macam satu skrin besar. Itu memang menjadi satu keperluan sekarang kerana kereta yang terkini ni dia mempunyai terlalu banyak maklumat yang perlu dipaparkan kepada pemandu lah. Jadi sebagai contoh, tengok sekarang saya punya pilihan papan pemuka saya tak ada langsung rupa yang tradisional. Kenapa? Sebab ini ialah pilihan saya. Saya seorang yang suka memandu dengan Adaptive Cruise Control. Jadi pada saya itulah priority paling utama sekali yang saya mau. Itulah yang paling penting sekali. Jadi kalau kita tengok maklumat yang dipaparkan kat sini, dia tunjuk jarak kereta di depan, jarak dia berapa dengan saya. So ini antara benda-benda yang penting, dan juga saya nampak dengan cara jelas. Saya dah setting tadi berapa bar jarak dia antara kita dan kereta depan. Dan jarak ni dia dynamic, dia bukan static. Maksudnya bukan kata satu bar tu 5 meter, tak. Satu bar tu dia jarak dia akan bergerak-gerak mengikut kelajuan kita. Kalau kita laju, satu bar tu dia jauh sikit lah. Kalau kita berhenti, satu bar tu betul rapat lah. Macam tu. Dan of course skrin tengah tu dah memang
tak boleh nak buat apa lah. Sekarang mesti kena ada skrin besar macam tu untuk menunjukkan pelbagai-bagai fungsi, termasuklah navigasi kan. Dan untuk dia punya lubang aircon ni pula, ni mungkin ada sikit kompromi lah pasal dia duduk rendah. Typically aircon Mercedes-Benz dia tinggi sikit lah. Dia ada tinggi sikit sebab itu position yang paling optimum sebenarnya ada dekat lebih kurang kat sini lah. Tapi yang ni tak boleh nak buat apa, disebabkan kompromi nak letak skrin tu lah. Skrin ni kalau letak bawah sangat dia jadi masalah sebab nanti pemandu kena turun bawah tengok kan. Jadi kita take our eyes off the road, tak bagus. So dia letak sama tahap dengan sama level dengan dia punya meter cluster. So driver senang tengok Dan untuk mengatasi masalah mungkin ventilation tak apa cantik, dia buang 4 lubang kat tengah-tengah ni kan. Instead of 2 dia buang 4. Dan of course 4 tu juga adalah satu pilihan estetik lah, kerana dia menggunakan corong pendingin hawa bulat lah. Dan kemasan-kemasan kayu ni juga adalah kemasan yang mewah lah. Kereta mewah kena adalah kemasan kayu, tapi dia tak menggunakan high gloss lacquer. High gloss lacquer ni nampak satu macam terlalu highly processed. Ini nampak open pore wood jadi maksudnya nampak macam potong and that's it lah. Dan juga dia punya aturan Swiss ni saya kira cukup okey, sebab dia ada kombinasi antara skrin dengan sentuhan butang di bawah ni. Bawah ni ada macam beberapa butang lagi lah, macam ancillary punya button untuk function radio, media, macam shortcut juga lah, shortcut untuk dia punya touchscreen tengah-tengah tu. Dan of course Mercedes-Benz punya center console ni sekarang dah clear, bersih, dah tak apa-apa serabut. Pasal of course Mercedes-Benz tak pernah letak gear handbrake kat tengah-tengah ni lah, kecuali setengah-setengah model dah yang juga menggunakan handbrake. Tapi yang ni sekarang dah clear sebab tak ada gear stick pun, tak ada gear stick, dia dah tarik masuk ke tengah dekat ni shaft steering ni kan. So kita boleh ada kat sini lah. Dia punya aturan tu kemas lah, ada sikit butang, tak terlalu banyak, so it's still neat, tapi masih lagi ada easy access, akses mudah untuk fungsi-fungsi utama. Lampu suasana ni adalah sesuatu yang dipelopori oleh Mercedes-Benz juga pada awal tahun 2000 dulu lah, di mana kita nampak dalam S-Class dan dalam E-Class, 210, 211, 212, semua model-model tu yang menawarkan lampu suasana ni. Dan sampai sekarang pun saya rasa lampu suasana Mercedes-Benz memang antara yang terbaik lah. Yang ni memang dia punya lampu suasana dia aku suka. Color ni kalau 4% dia tu bertukar. Aku pun tak tahu macam mana dia tukar. Dia ikut laju ke, ikut corner ke, ikut apa ke, ataupun ada random ke, ada some kind of pattern yang nak bagi nampak kita relax ke, aku tak tahu. Tapi dia macam tu lah. Of course dia punya sound system menggunakan Burmeister. Dan of course Mercedes-Benz kekal lah dengan dia punya inovasi dia yang meletak kawalan kerusi di pintu bijak. Ini antara yang paling bijak sebab senang nak nampak kan. Tapi kita biasa kat sini, tapi saat yang kita tengok dah faham dah apa ni lah, this is it. Cuma yang ada kat bawah ni kawalan untuk lambar support. Jadi untuk mungkin kawan-kawan mungkin perasan lah, kita naik ke arah Genting Highlands ni. Jadi kereta ni memang kereta yang sebenarnya berprestasi tinggi lah kan. Tapi ia juga kereta mewah. Jadi antara benda yang saya suka kat sini, dia ada beberapa mode lah, termasuk Eco, Comfort, Sport dan Sport Plus. Jadi untuk Eco ni sudah tentu dia tukar gear cepat sikit lah kan, nak bagi jimat minyak. Kemudian dia ada Comfort. Tapi kalau kita bawa yang Sport ni memang, ataupun Sport Plus, memang berasa lah kereta tu macam tightening up dia punya suspension apa semua lah, memang rasa lah. So this mode memang ada perubahan. Tapi kalau tanya saya lah, kalau saya seorang-seorang mungkin saya pakai Sport atau Sport Plus. Tapi kalau biasa dengan keluarga, saya memang duduk di Comfort saja, pasal dia punya handling tu dah cukup bagus dah, walaupun dalam keadaan Comfort setting. Dia punya brake feel cukup cantik, dia punya steering response pun cukup elok. Dan untuk kita nak memandu dengan agak laju tak jadi masalah, kerana dia punya steering adalah G2. Kita boleh tala kat mana kita nak, dia P saja. Nak jaga kelajuan sajalah, sebab peraturan fizik adalah peraturan fizik. You bukan boleh langgar peraturan fizik. Jadi kalau masuk slow in fast out, kereta ni memang menawarkan satu pemanduan yang cukup steady lah. So sekarang manual gear 3. Rasa gayat ke apa ke, walaupun kereta ni besar dan now in comfort mode tau. Saya masih lagi dalam comfort mode.
drama. You can see no drama. There's no tayar bunyi ke apa ke, tapi tayar dia besar lah. Kata ni memang pakai tayar besar lah, 300 kan. So power pun banyak. Tengok, easy peasy lemon squeezy. In comfort mode dia boleh ikut. That's why saya cakap kalau bawa dengan family tak payah tukar. Pergi kereta sport semua dia jadi keras lah. Tak ada keperluan sangat lah. Pada saya tak ada keperluan. Kalau saya bawa seorang-seorang mungkin saya buat sports ataupun sports plus, just nak dapatkan that extra bit of mungkin feedback ataupun feel daripada kereta. Tapi pada saya dalam keadaan biasa macam ni, comfort pun dah cukup okey dah, walaupun kita nak memandu dengan sedikit laju lah. Kalau dalam comfort mode, downshift dia tu tak laju sangat lah dan tak agresif sangat lah. Tapi okey untuk kita memandu dengan, yalah, kalau kita buat family kan, takkan kita nak mash the pedal cepat sangat kan. Kita gradually pergi kan. So memang macam tu dia punya gear change semua lembut. Jadi penumpang-penumpang dalam kereta pun terus kekal selesa lah. Dan dia punya ride quality kereta ni memang saya puji, sebab walaupun menggunakan tayar low profile 35 kereta ni, dan in comfort mode dia tak crash over bump. Cuma of course bila you pakai tayar low profile, in soft mode dia akan rasa macam jitter sikit. The slight jitter macam terus saya tak nak apa. Typically memang jadi macam tu. Kereta ni jimat minyak sebenarnya. Saya bawa pergi ke utara balik Raya Haji. Itu ni consumption nampak 13. Ni instantaneous consumption lah. Dan saya nak puji Mercedes-Benz punya adaptive cruise control. Dia punya braking cukup lembut. Penumpang tak komplain. Dan dia mild tu cukup awal. Kita boleh rasa dia ada braking, tapi tak keras. So bila kita bawa, kita rasa yakin lah yang dia akan brake. Dan kadang-kadang tu masa mula-mula sekali dua tu, dia punya brake tu punya cukup lembut dan ngam tu. Kita macam hampir-hampir nak tekan brake, tapi dia boleh macam relax bang. I've got this one. Adaptive cruise control terbaik daripada Mercedes-Benz. Dan pada aku, adaptive cruise control ni sekarang ni kena bagilah dia sebagai satu ciri keselamatan yang sangat penting. Nak bagi cepat-cepat lah, jangan duk simpan-simpan apa lagi lah benda ni. Sebab aku rasa tak patut lah kita tak mau bagi lagi kepada orang awam, sebab dia mengurangkan stres, kurangkan stres, macam-macam kelebihan. Dan dari segi NVH, kereta ni memang cukup handsome lah. NVH dah tengok nak kereta ni, dia punya engine punya bunyi tu dia duk jauh lah. Kita boleh dengar tapi dia duk jauh. Dan masa cruising dia basically kita hanya dengar bunyi tayar. Bunyi angin pun tak ada sangat, tapi saya tak bawa laju lah. Saya bawa 1.2, paling kuat 1.4 bila nak potong kan. Paling kuat lah on cruise control selalunya. So yang itu memang bunyi enjin dia pun, tapi dia duduk jauh kan. Dan dia punya gear change yang tengok tu tak berasa. Ruang belakang E-Class ni memang selalunya memang tak ada komplain lah. Yang ni pun tak ada komplain, sikit je. Cuma bila seat depan ni turun habis, kaki kita tak boleh nak masuk habis lah ke bawah tu. Tapi cukup ruang lah untuk kita boleh rasa macam pelunjuk. Dan ada 1.5 ruang induk penombok lah depan untuk saya. Selalunya seating boleh ke belakang sikit, mungkin ada satu ruang penombok lah. Yang kita tengok dia punya under thigh support cantik, dan sudut sandaran dia pun cantik. Seat belakang Mercedes-Benz jarang yang tak selesa duduk lah. Dan dia punya armrest ni pun saya tengok dia punya ketinggian tu berbeza. Ini tegak ke sini, dia duduk macam tu lah. So bila duduk, you tend to push yourself away daripada center console sikit lah. Dekat tengah-tengah ni ada keluar ruang simpan barang, dan dia punya cup holder di depan. So cup holder dia ni jenis fancy lah, melipat-lipat tu. Jangan tengok ni, dia naik tengok ni, untuk naik macam tu. Overall the rear compartment memang nampak cantik. The leather stitching ni cukup elok, kemas. Open power wood sama macam depan. Dan kat belakang ni ada kereta dengan mid range punya speaker So dia adanya match asing-asing. Dan match ni dah jadi macam design feature lah, Mercedes-Benz sekarang cantik. Dan juga ada kawalan F1. Di sini kita boleh kawal suhu dan juga kelajuan blower. Dan di sini ada tempat simpan barang lah, boleh tengok kan. It was a nice pouch type dengan leather lah. Ada leather pouch kat sini leather wrap lah kot kan fake leather. In terms of headroom, yang ni ada lagi 3 baris
3 jari lah. Sebab dia kena bangunan rendah sikit sebab dia ada panoramic sunroof lah. Dan panoramic sunroof ni pada saya di Malaysia ni setengah orang mungkin takkan letak lah siang hari. Tapi kalau malam letak memang cantik lah. Siang hari dia ada fabric cover. Kalau aircon jalan dia tarik ni, dan belakang sun visor pun angkat, belakang ni redup belok lah. Memang cukup sesuai untuk kita jadi penumpang belakang. Tengok booth dia, jom. Inilah kursi yang paling best ke dalam E-Class ni. Jadi bila kita duduk kat belakang ni, kita tak nak lah pemandu kita set dekat sports ke, sports plus ke. Kita nak comfort setting lah. Kat comfort setting kita ni dia cukup bagus dia punya talaan chassis ni, sebab dia tak banyak sangat float ataupun rasa macam beralun tu. Rasa beralun tu boleh buat kita rasa setengah orang lah kan rasa cepat mabuk. Cuma sebagai pemandu, kalau kita memandu, bila it's on comfort mode, let's say kita tengah mandu highway speed and then kita langgar macam jalan yang pecah ke ataupun ke jambatan punya separator tu, kita akan rasa macam over sikit lah. Yang itu juga sebagai pemandu lah, orang belakang mungkin dia berasa juga sikit, tapi masa dia tak mandu dia tak kisah lah. Tapi yang best sekali duduk kat belakang ni ialah bila buka the glass roof, berasa lapang lah kabin. Tapi siang hari macam ni mungkin tak begitu praktikal, sebab berasa jugalah bahan tu, walaupun kata mungkin dia letak thermal punya glazing ke apa ataupun stiker tu kan, mungkin kena tambah ekstra lah. Kalau punya kereta sendiri mungkin tambah ekstra lagi kat atas ni, bagi I don't know 75% ke tinting ke, bagi dia lagi gelap lagi. Mungkin that's more practical untuk Malaysia. So much better. And it feels quieter when you cruise that. Mercedes-Benz E-Class kali ni tetap kena dengan sasaran dia lah. Sebab Mercedes-Benz memang faham produk ni antara produk yang paling penting diorang. Dan dia tahu bahawa produk ni digunakan dalam pelbagai jenis keadaan. Sebagai contoh, kereta ni digunakan sebagai taksi, sebagai kereta sewa dan sebagai limousine di Germany dan di Eropah. Jadi kereta ni kena tahan lasak, kena tahan lama, kena mudah diselenggara, kos selenggara dan kos operasi tak begitu tinggi. Jadi ini antara draw yang membuatkan kereta ni popular dengan pesaing-pesaing dia lah. Dan on top of that, ada orang yang menggunakan kereta ni sebagai kereta dia sendiri. Jadi mesti ada kemewahan, mestilah elegan, mestilah anggun. Dan juga dia mempunyai chassis yang cukup capable untuk jadi high performance car. Sebab variant-variant AMG memerlukan chassis yang agak capable untuk nak handle all that power and torque. So as a package, E-Class ni memang susah lah orang nak beat lah kan, as a package. That's why dia still masih lagi kereta yang popular di Malaysia ni dalam kelasnya. Okay, sampai situ je video kita kali ni Kalau bolehlah jangan lupa tekan butang like, tekan butang subscribe, dan juga tolong tekan butang loceng tu supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Mana Malaysia pun yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.